Sejarah mencatatkan bandaraya ini begitu makmur dan harmoni hasil daripada kemasyhuran pelabuhannya. Kedudukan strategik menjadikannya sebuah pelabuhan penting bagi pedagang-pedagang Eropah sebelum meneruskan perjalanan mereka ke timur. Inilah Cape Town, suatu ketika pernah menjadi pusat transit terbesar bagi perdagangan hamba di benua Afrika. Hamba-hamba dibawa dari Angola dan negara-negara Afrika Barat oleh kolonial Belanda sebelum dihantar ke Eropah dan Amerika Utara. Ada catatan yang menunjukkan lebih 17,000 hamba pernah mendarat di sini pada akhir kurun ke-18 sebelum perdagangan itu dihapuskan pada tahun 1834. Sesuai dengan kedudukan geografinya, Cape Town menjadi tumpuan ramai para pendakwah dari seluruh dunia, termasuk Eropah, Timur Tengah dan juga dari Asia. Cape Town hari ini bukan sahaja kaya dengan keindahan alam semula jadinya, malah juga menjadi pusat berkembangnya Islam di Afrika Selatan. Suatu ketika dahulu, nenek moyang anak-anak ini pernah menjadi hamba dan tahanan politik kepada penjajah Eropah. Namun, semangat dan keazaman yang tinggi bagi mempertahankan kesucian agama serta kedaulatan bangsa menjadikan mereka satu bangsa yang dihormati hingga ke hari ini. Kami meninjau secara dekat kehidupan masyarakat serumpun ini di kawasan penempatan Melayu terbesar di Cape Town, iaitu Bukap. Beginilah setiap kali orang-orang Islam bertemu dengan saudara seakidahnya. Bahasa serta bangsa bukannya penghalang bagi menjelmakan kemesraan silaturahim. Terima kasih kepada Kehadiran kami disambut dengan mesra oleh tuan rumah ini, iaitu Haji Ibrahim William. Keluarga Haji Ibrahim William berdarah Melayu, Jerman dan Afrikan. Meskipun mereka bukanlah 100% keturunan Melayu, tetapi mereka lebih selesa digelar orang Melayu. Haji Ibrahim memeluk Islam melalui perkahwinannya dengan isterinya, iaitu seorang wanita Melayu Cape. Perkahwinan adalah metod dakwah paling berkesan di awal perkembangan Islam di Afrika Selatan. Kini Haji Ibrahim William giat melakukan kerja dakwah kepada masyarakatnya sendiri. Valdela William, isteri kepada Haji Ibrahim. Dia berdarah campuran Melayu Jerman dan lebih dikenali sebagai penulis buku masakan di sini. Sebanyak 15 buah buku masakan telah dihasilkan hingga kini. Menurut Valdela, masakan masyarakat Melayu Cape mempunyai banyak persamaan dengan masakan orang Melayu dan India, dua pendatang awal di benua ini. Islam is growing in South Africa. With a lot of Afrikaners coming to Islam now. And a lot of dark people, blacks coming to Islam now. We are pleased with that. But in the northern province, okay, like Gauteng and things like that, there is a bit of a problem with blacks. Okay, the perception of certain people towards them. But in here it's not so bad. No? But Cape Town is very laid back. But I find ourselves, I always tell the foreigners that you can learn Islam in Cape Town. Kenyataannya itu tidaklah menghairankan kerana 90% penduduk di sini beragama Islam serta berketurunan Melayu. Bagi Valdela, dia merasa berbesar hati apabila tetamu yang datang sudi menjamah masakannya. Yes. This wouldn't be the normal spread for after Jummah on a Friday. This would probably be more at a wedding or that kind of celebrations. If I was to cook only for my family now, I would give them mutton curry and we would have roti. You know, the bread? That's what we would have for it. But we also have a lot of rice here. Every day I cook rice.
Makan menggunakan tangan kanan, tradisi orang Melayu masih dipraktikkan oleh generasi Melayu di Cape Town walaupun hingga ke hari ini. I'll testify to that. Amalan ini menggambarkan betapa masyarakat Melayu Cape masih mengekalkan corak kehidupan Melayu dan mereka cukup berbangga dengan apa yang diwarisi turun-temurun. Museum Nurul Islam Simonstown menyimpan khazanah sejarah orang-orang Melayu yang berhijrah ke Afrika Selatan. Asalnya, ia sebuah rumah milik seorang Melayu yang cukup terkenal di Simonstown bernama Jaafar. Museum ini mungkin tidak sehebat museum besar lain. Namun, koleksi dan bahan yang dipamerkan mampu menceritakan sejarah ringkas kedatangan serta cara hidup, budaya dan adat resam orang Melayu. Kebanyakan bahan yang dipamerkan adalah koleksi peribadi keluarga Melayu yang menetap di sekitar bandar kecil ini. Foto ini menunjukkan majlis pernikahan yang diadakan oleh sebuah keluarga Melayu. Ia menggambarkan usaha mengekalkan amalan tradisi di kalangan orang Melayu yang kaya dengan adat dan budayanya. Ini pula koleksi manuskrip Melayu lama bertulisan Jawi. Judulnya antaranya Kitab Hukum Al-Aqal, Aqaid Al-Tilimsani, Surah Al-Anbiya, Sirat Al-Mustaqim dan banyak lagi. Manuskrip Melayu yang terdapat di sini kebanyakannya tersimpan dalam koleksi individu sebagai khazanah keluarga. Keluarga Jaafar ini misalnya dianggap tokoh tempatan yang dihormati. Usaha gigihnya mengembangkan ajaran Islam membolehkan generasi Melayu Cape hari ini mengecapi nikmat sebagai Muslim. The Muslim Judicial Council atau MJC, sebuah badan yang menjaga ehwal kebajikan masyarakat Islam terbesar di Afrika Selatan. Majlis ini ditubuhkan pada 1945 melalui inisiatif Muslim Progressive Society atau Persatuan Islam Progresif. Objektif penubuhannya untuk menyatukan para ulama dan menyelesaikan permasalahan berkaitan umat Islam. Pendidikan adalah fokus utama MJC bagi melahirkan seramai mungkin generasi cilik ilmu yang berpaksikan iman dan takwa. Penubuhan madrasah yang menyediakan sistem pendidikan agama menyeluruh begitu mendesak. Kini, institusi seumpama itu tumbuh bagai cendawan selepas hujan di seluruh Afrika Selatan. Kami meninjau sebuah madrasah yang kebetulan didirikan di dalam kawasan ibu pejabat MJC. Sesi kuliah sedang berlangsung ketika ini. لأن الإسلام لهم قوة كانوا ينزلق وجدوا هذه 3,000 من الملائكة وكان عندهم هذا الصبر في تلك الفترة. Bagi generasi muda ini, peluang mengikuti pengajian agama secara moden cukup bermakna buat mereka. Mereka adalah anak-anak muda Islam yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Pensyarahnya ini berbangsa Melayu dan pernah menuntut selama beberapa tahun di Madinah. My name is Muhammad Kashif and I am the Imam in the Bialha area and I'm born South African. And I've studied in Medina as well. And I'm teaching Ta'bir. Ta'bir, it is to do with Arabic-oriented subjects. And we are doing, actually now the topic we're dealing with was Siratul Nabawi, particularly pertaining the Ghazwa of Badr we're discussing, and also the time of the Prophet before Hijrah. Mereka bakal mengisi tugas sebagai da'i, guru agama dan pemimpin masyarakat. Mereka juga boleh melanjutkan pengajian di universiti di Pakistan, India, Mesir dan Arab Saudi.
Madrasah ini menyediakan sukatan pelajaran seperti bahasa Arab, pengajian Islam, qiraah, usuluddin dan syariah. Sukatan pelajarannya diadaptasi daripada institusi pendidikan Islam terkenal seperti Universiti Al-Azhar Mesir dan Universiti Darul Ulum di Pakistan. Pengalaman generasi terdahulu menempuh zaman apartheid menjadikan generasi muda kini amat menghargai suasana aman. Namun semuanya perlu diisi dengan semangat serta keazaman tinggi bagi memertabatkan agama. Pelajar-pelajar ini ada yang dibesarkan dalam keluarga Islam dan ada juga yang memilihnya secara rela hati. Mereka adalah generasi yang mempunyai prinsip dan percaya bahawa ilmu boleh membentuk pribadi yang mulia. I think that a lot of the Muslims in South Africa and especially in the Cape, the concepts of Islam is mostly the traditional concepts. They don't understand the reason that we do things. They don't understand the true Islam. What they have is what they've been told by somebody, you must do this and finish. But they don't understand. And I think if we educate our Muslims, then inshallah we will succeed. A lot of my family, although I have a lot of Muslim family, many of them, they don't cover themselves properly, they don't wear scarf properly, or sometimes they don't wear scarf. Now, a lot of times when I'm out with my family, with my friends, and they will ask me, what's wrong with you? Why are you dressing like this? You're acting like you're old. You're not old, you must act young, you must enjoy your life. And sometimes it's very sad that people that you care about don't understand why you love to dress the way that you do, and they don't understand the importance and the value of covering their aura. So sometimes it's just a bit disappointing. But alhamdulillah, I still derive the benefit from it, and inshallah Allah will guide me. Pandangan Sumayyah mewakili pendapat rakan-rakannya. Mereka memelihara agama Allah dan cuba mengamalkannya sebaik mungkin. Pemerintah mengizinkan kebebasan beragama dan mempunyai persepsi yang baik tentang Islam. Actually, South Africa is a secular state, so they allow any religion to be practiced, and actually we've got rights, and we are allowed to wear our Islamic gear and all that stuff, and there's no problems. Only maybe the Muslims that they have to decide themselves whether they want to live an Islamic lifestyle or not. But the government does not oppress the Islamic lifestyle. Tenaga-tenaga pengajar yang berkhidmat di madrasah ini didatangkan dari pelbagai negara, antaranya Somalia, Pakistan, Sudan dan dari Afrika Selatan sendiri. Mereka bukan sekadar mendidik, malah dalam masa yang sama mereka juga bertindak sebagai da'i. Antara cabaran mereka ialah mendekati masyarakat pribumi yang bertutur dalam pelbagai dialek. We can't speak the language. But then what we've done, we've employed 2 alims that can speak Arabic, English, Xhosa, Afrikaans and the language. So they are the 2 of them that are there. We got 2 more da'is. It's a whole dawah department. One da'i is from Somali, the one you've met upstairs. He's teaching now also there. He's from Somalia. We have 2 from Somalia. There's also the one from Comoro Islands, but he's a teacher here. But all of them are going into the communities. Islam berkembang di Cape Town tanpa melalui pendekatan kekerasan apatah lagi peperangan. Keterbukaan serta kesederhanaan yang ditawarkan Islam berjaya menawan hati nurani masyarakat tempatan. Bukap, di sinilah suburnya masyarakat Melayu Cape sejak beberapa kurun lalu. Penempatan yang terletak di cerun Table Mountain ini satu-satunya perkampungan Melayu Cape terbesar di benua Afrika. Mereka masih mengamalkan budaya dan tradisi orang-orang Melayu yang diwarisi dari generasi terdahulu. Suasana persaudaraan memang jelas di kalangan penduduk Melayu Bukap. Yeah.
Kami diberitahu, suasana begini memang lazim setiap kali majlis kenduri diadakan. Kaum ibu sibuk di dapur menyediakan juadah untuk majlis malam ini. Kesibukan mereka diselang-seli senda gurau seperti kebiasaan yang dapat kita perhatikan ketika majlis yang serupa diadakan di tanah air. Majlis seumpama ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berkumpul dan mengajar tradisi ratib ataupun tahlil kepada generasi muda. Ratib adalah upacara tradisi Melayu Cape yang begitu unik dan menarik alunan lagunya. Ia menyamai bacaan tahlil yang diamalkan di negara kita. Dengan irama yang begitu indah, ratib mampu mengajak umat Islam insaf serta sedar akan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ratib sering diadakan di kalangan penduduk Melayu Bokap di Cape Town. Irama merdu ini agak asing kepada kita, namun ia adalah kesan proses asimilasi dengan masyarakat tempatan. Apa yang penting, amalan ini tidak bertentangan dengan agama, malah adalah sebahagian daripada kegiatan keagamaan. Kanak-kanak turut diajar, menghargai serta memelihara warisan bangsa ini. Mereka tidak dipinggirkan oleh ibu bapa masing-masing setiap kali ratib diadakan. Kanak-kanak dan golongan muda turut diajak menyertai majlis seperti ini melakukan bacaan tahlil mengikut alunan serta lagunya. Matlamatnya jelas supaya amalan ini dapat terus subur. If I'm not there one day, then my children, they take over. You follow what I mean? My sons, inshallah, they will take over. You know? They have been trained? Yeah. Bersesuaian dengan keadaan di sini, ulama serta para imam menggunakan ratib bagi menarik masyarakat kulit hitam memeluk Islam. Keunikan cara penyampaian ratib yang mempunyai lagu serta iramanya yang tersendiri memang menarik minat golongan itu menerima Islam. Amalan ini menyumbang kepada perkembangan Islam di Cape Town sekaligus mengekalkan warisan bangsa Melayu yang berkait rapat dengan ajaran Islam.